laporan polis tu macam ni, saya bacakan. Semasa saya sedang melayari platform media sosial Facebook, saya telah membaca beberapa hantaran dan atau posting yang mempamerkan video-video di mana seorang individu lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Rizal bin Johan Van Gysel menyatakan perkataan yang tidak sepatutnya dikatakan semasa berada di atas pentas di dalam restoran milik beliau, yang juga dikenali sebagai Crack House Comedy Club yang beralamat di 24A Lorong Rahim Kijai 14 Taman Tun Dr. Ismail 60,000 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya selaku wakil kepada NGO Islam Melayu di Malaysia dan bersama rakan-rakan saya membuat laporan ini berpandukan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan berniat jahat yang dikeluarkan oleh Rizal tersebut, di mana dalam video pertama yang berdurasi 1 minit 12 second semasa memakai t-shirt berwarna putih, beliau menyatakan di dalam bahasa Tamil, maafkan saya, ini adalah masa untuk kota Bumi Putra, dia kata. Sekarang diminta untuk semua senyap, hidup Melayu, dia kata. Tahu tak kenapa saya buat persembahan dalam bahasa Tamil? Sebab saya suka perli orang Melayu. Sini okey je sebab mereka tidak faham apa yang saya maksudkan. Saya boleh buat persembahan dalam bahasa Inggeris, itu pun mereka tak boleh faham, dia kata. Itu video yang pertama. Manakala dalam video kedua yang berdurasi 23 saat semasa memakai jaket berwarna biru, beliau menyatakan dalam bahasa Inggeris, you know how my dad is like, you know how he make it tough for me growing up trying to be a good Muslim in Malaysia, because they will tell me in school, you know alcohol is haram, 1 drop of alcohol is haram, and then I will come back and think my dad drinking tiger beer inside the house, you know, and I like that, what are you doing? They say 1 drop of alcohol is haram. He all say so doesn't worry, you take that 1 drop but put it somewhere else, then the rest we drink lah, dia kata. Maksudnya satu titik haram, tapi kalau satu botol tak haram lah. Jadi hantaran dan posting tersebut telah pun dikongsi oleh ramai orang dengan mengeluarkan kenyataan ketidakpuas hati bermacam-macam komen, terutamanya di kalangan orang Melayu, khususnya umat Islam di Malaysia, yang memohon pihak polis mengambil tindakan segera kepada individu atau pemilik restoran tersebut. Saya percaya kenyataan tersebut memperlekeh dan mempersendakan agama Islam serta bangsa Melayu, menghina kaum Melayu dan Bumi Putra, serta boleh mengakibatkan perpecahan serta rusuhan kaum, tidak menghormati sensitiviti umat Islam dan bangsa Melayu di Malaysia, serta menghasut kaum lain di Malaysia supaya membenci Islam dan bangsa Melayu. Perbuatan tersebut juga menghina perkara 152 dan 153 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sebelum itulah video Rizal telah tulis video seorang perempuan yang membuka pakaian di restoran tersebut, seolah-olah tempat tersebut dijadikan satu platform untuk menghina serta menyebarkan kebencian. Saya juga percaya perbuatan ini merupakan satu tindakan provokasi secara terus ke atas umat Islam dan juga berbentuk satu penghinaan kepada agama Islam yang mana boleh mengakibatkan kemarahan, ketegangan dan perpecahan di antara kaum dan masyarakat di Malaysia, serta bakal mengakibatkan kekeliruan seolah-olah menggambarkan Arab tersebut boleh diminum selain daripada orang beragama bukan Islam. Kenyataan yang dibuat tidak menjaga sensitiviti dan melukakan hati umat Islam. Lebih-lebih lagi isu ini tulas semasa sambutan Hari Raya Aidiladha malam tu, seolah-olah dibuat secara sengaja dan berniat jahat. Oleh yang demikian, saya membuat laporan bagi menggesa pihak PDRM mengambil tindakan segera ke atas Rizal dan atau individu-individu sebagai dalang di sebalik perkara ini, dan menuntut terus restoran tersebut supaya dapat mengelakkan perkara yang lebih buruk berlaku dan tidak berulang hal yang sama pada masa hadapan. Jadi kita minta tindakan lah, bukan laporan. Kita tidak membuat laporan sekian laporan saya. Kita membuat ini adalah laporan yang perlu diambil tindakan. Maksudnya pihak polis akan menjalankan siasatan dan mohon IP untuk membuat tangkapan untuk mengambil reman di mahkamah supaya kes ini dibicarakan dengan cepat dan supaya kita mendapat keputusan. Dan insya-Allah kita akan hantar barisan peguam pemerhati untuk menjadi pemerhati lah, supaya kes ni kita nak tahu apa hukuman dia.